أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sifat orang munafik ya yang sebenarnya bila dalam hadis Nabi menyatakan orang beriman tidak akan rasa selamat. Betul, ya, bila dengar ayat munafik ni dia tak cakap cari siapa yang munafik, bukan. Dia tengok dalam dirinya. Ya, kita sendiri tuan-tuan sekalian ya, kita tengok Allah mak saya ada tak berperangai macam ini. Kerana apa? Kerana Allah beri ayat ini untuk kita ambil peringatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lidah kita senantiasa berselawat, ucap salam dan salawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita rindu nak menziarahinya, kita rindu untuk bertemu, untuk menziarahi maqamnya, dan kita sangat dambakan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Mari kita lihat kepada sinopsis ringkasan apakah yang kita akan baca pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-41, menyambung kisah yang kita sudah lihat pada hari Khamis semalam, pergi berjihad fi sabilillah. Ya, seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap orang yang beriman terus ya menyiapkan diri untuk berangkat berjihad fi sabilillah. Pada ayat 42 hingga 45, ketidakturutan orang munafik yang tidak ikut kepada perang Tabuk, dan bagaimana ya isu minta izin yang kita akan lihat salah satu daripada akhlak yang penting di dalam agama, di dalam al-Quran. Ini kita akan lihat pada ayat 42 hingga ayat 45. Disambung pada ayat 46 hingga 47, dalil tidak ikutnya orang munafik dalam perang tanpa uzur, dan mereka ikut perang ya. Kalau mereka ikut, apa kesannya? Kalau mereka tak ikut, apa kesannya?
kita akan lihat bersama yang kita doa pada Allah SWT, kita dijauhkan daripada sifat munafik, sebagaimana kita bincang semalam bahawa bila bermula sahaja daripada ayat yang ke 38 bermulalah seruan untuk berjuang, bukan sekadar menjaga Mekah tetapi menyebarkan Islam keluar Mekah. Itu sebabnya ada seruan untuk ke Tabuk. Tabuk ini jauh Ustaz ya, 600 km lebih kurang begitu. Jauh ya, makan masa naik kereta pun berjam-jam, apatah lagi untuk naik kuda ataupun naik unta ya, ataupun berjalan kaki. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا
فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم Bawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, berjuang dengan harta dan diri untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berat, ringan, walaupun 10 sen, walaupun mungkin wallet ataupun dompet kita nipis, tetapi inilah seruan daripada Allah. Yang pertama, sentiasa menyedari bahawa jalan perjuangan adalah jauh dan penuh dengan duri, bukannya dekat, bukannya kapet merah, bukannya akan jadi famous yang indah. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Yang ketiga, elakkan dari suka memberi alasan untuk berjuang bersungguh-sungguh. Allah, la ilaha illallah. Kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataan pilihan kita ialah nafara, yang bermaksud berangkatlah, ya, berjuanglah. Infiru hifafan wa thiqala, maksudnya kita perlu bersegera kepada perjuangan. 18 kali disebut di dalam al-Quran, dan ini adalah perkataan pertama pada halaman 194 pada ayat 41. Dan Allah ingatkan apa? Ketika nak berangkat itu, kalau rasa lemah, teruskan juga. Rasa kuat, teruskan. Pasal apa? Pasal kalau nak beritahu tentang masalah, semua orang ada masalah. Tuan-tuan, ya. Tetapi Allah beritahu ini, nilai ini dalam perjuangan jihad, ya, fi sabilillah, di perang, tapi nilai ini juga yang kita perlu gunakan dalam kita membawa kebaikan dalam masyarakat, dalam membina keluarga. Ibu-ibu, ayah-ayah memang nak masak setiap hari, kadang-kadang rasa malas kan. Ibu-ibu yang ada yang mengikuti sekarang ni rasa macam kalau boleh nak dengar My Quran Time, makanan dah Food Panda sampai. Contohnya lah kan, ya. Tetapi kalau katakan kita perlu gunakan sebahagiannya untuk jalan jihad fi sabilillah, kalau itulah jihad kita di rumah, buat, teruskan perjuangan. Moga-moga Allah akan terus bagikan ganjaran yang besar. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Hari ini insya-Allah kita nak berkongsi tentang idgham. Kalau kita dapat perhatikan slide kita, paparan kita tentang hukum idgham ataupun kita katakan nun mati atau tanwin. Ada pembahagian dia, idgham kamil, ada idgham kamil sempurna masuk dia, ada idgham naqis kurang sempurna masuk dia. Mari kita perhatikan. Itulah gunnah, 5 martabat gunnah. Yang kedua, gunnah nun sakinah dan tanwin yang diidghamkan sebagai idgham naqis. Maksudnya apa dia? Terjadi ataupun masuk huruf pertama ke dalam huruf kedua secara kurang sempurna, sehingga huruf yang pertama masih lagi nampak sifat-sifatnya ataupun beberapa sifatnya naqis, dia kurang masuk dia ataupun kurang sempurna masuk ke dalam huruf yang kedua. Biasanya terjadi pada idgham al-ghunnah, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Dan kalau kita nak perhatikan contoh, kita melihat pada ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-8, may nun mati ke dalam ya, idgham al-ghunnah, may yaqulu. Yang kedua, antaranya pada ayat yang ke-11, min dunihi, ikhfa hakiki, dan juga min wal, nun mati bertemu dengan waw. Kemudian contoh lagi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, tanwin bertemu dengan ya, hisaban yasira.
Di contoh yang ketiga dan contoh yang seterusnya, kalau kita dapat perhatikan ataupun kita zoom sedikit, iaitu okey, nun mati bertemu dengan waw dua tempat. Miskinan wa yatiman wa asira. Maksudnya bunyi tanwin itu masuk ke dalam huruf waw ataupun masuk ke dalam huruf ya, contoh kita, ataupun masuk ke dalam huruf dal. Dia tak masuk secara sempurna. Kan masih ada tanwin dia dan ada huruf waw dan berserta dengan dengung. Itu maksud idgham naqis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bacaan kita pun hari ni ada. Mula-mula sekali kita jumpa infiru khifafan wa kan. Jumpa lagi lepas tu wa thiqalan wa, sebab dia tak pergi terus thiqalawa, tu hilang dengung dia. Dia bukan macam tu sebab dia naqis. Jadi itu antara perkongsian kita tentang hukum tajwid pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat praktik dalam bacaan kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim.